Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi pada hari ini 28 Ramadan. Semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dan kira ibadah tu tetap terus walaupun kita dengar semalam ke Lailatul Qadar atau 2 hari lalu ke Lailatul Qadar. Kita agak-agak saja tapi kita tak tahu di mana letaknya Lailatul Qadar, dan matlamat kita yang utama adalah nak mencapai takwa. Maka kita teruskan ibadah di bulan Ramadan ini sehingga ke hari yang terakhir, dan tidak selesai di hari yang terakhir, tetap istiqamah selepas Ramadan. Jadi kali ini dalam Stories of Women in Islam, Ustazah akan sentuh 2 wanita, tidak kelang kabut macam kemarin. Jadi Ustazah akan sentuh Ashifa binti Abdullah dan Safiyah binti Maimunah. Okay, 2 nama ini dan kemudian setelah Ustazah bentangkan kisah 2 wanita ini, Ustazah akan rumuskan ke 7 wanita dan kita letak di mana timeline dia. Sebab apa yang berlaku dengan wanita di zaman Nabi-Nabi terdahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di kurun 21 ini beserta wanita-wanita yang ke depan. Mungkin kita tidak ada lagi selagi dunia ni masih ada wanita-wanita yang hidup seterusnya, dia ada bonding dia. Saya pernah ditanya, Ustazah, kemudian mereka berperang, saya buat apa? Adakah kena angkat senjata juga? So kita hati-hati bila kita pandang belakang, jangan pandang belakang untuk nak ambil sesuatu yang tidak applicable di zaman kita sekarang ini. Sebab itu kadang-kala ada yang salah faham, mereka pergi pandang belakang, mereka pergi ambil, dahulu perang maka sekarang pun, jadi mereka pergi ikut kumpulan-kumpulan terorisme, kumpulan-kumpulan yang tidak sesuai untuk mereka, atau mereka ambil ilmu-ilmu yang applicable pada zaman ketika itu. Tetapi masa sudah semakin ke hadapan, kita tahu manusia ada potensi untuk berubah. Mula-mula masa disuruh kurung di rumah, seminggu 2 minggu tak terima. Jadi di social media lah, di mana-mana. Tapi sekarang bila kita pandang belakang dalam COVID-19 kita ni, kita bila pandang ke belakang, subhanallah, banyak hikmah kita dikurung ini, duduk dalam rumah, banyak aktiviti yang kita boleh lakukan. Tak kenal Zoom dah pandai Zoom. Kemudian dulu kata tak rapat dengan keluarga, sekarang ni keluarga dah diberi depan mata. Jadi manusia ni ada potensi untuk berubah. Tapi dia kadang-kadang komplain lah sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Kemudian kedua, keadaan pun dah makin maju ke hadapan. Contoh Ohti Siti, Ustazah tak boleh mute kan lah dekat bahagian Ustazah. Tak apa Ustazah, saya control. I will control on my side. Bisa bunyi gedegung-gedegung gitu? Tak apa. Okay, boleh. alright. Jadi tu ilmu sains dan teknologi dah makin ke depan. Dulu tak tahu bila Allah sebut was-sama'i wat-tariq. Tapi bila kajian dah menunjukkan tahun 1967 mereka ada teleskop. Dengan teleskop tersebut mereka boleh nampak bintang pulsar star. Subhanallah, baru kita tahu kenapa Allah bersumpah dengan nama-nama berikut. Jadi kita punya mindah pun tetap kena ke depan. Jahiliah tetap ikut sama, tetapi kita ni sendiri ada kaitan, apa sebab Ustazah cerita begini? Sebab saya ada satu soalan dari Muslimah yang mengatakan apa yang kita boleh ikut di belakang. Yang kita boleh ikut adalah nilai-nilai.
semangatnya Ibu Imam Syafi'i yang mana dia tak ada suami bersama, tetapi dengan kemiskinan yang dia tempuhi, kemudian dengan tanpa suami, tapi beliau dapat meletakkan wawasan yang jauh untuk membesarkan Imam Syafi'i dan juga ada kaitan dengan wanita-wanita lain. Saya akan sentuh ketujuh wanita ini nanti di bahagian akhir. Kemudian yang pertama mari kita lihat untuk hari ini kita lihat Ashifa binti Abdullah. Kita tahu kalau orang sakit kita akan cakap kalau dia perempuan kita cakap syafakillah, semoga Allah sembuhkan kamu. Kalau lelaki syafakallah, semoga Allah sembuh kamu untuk lelaki. Tapi saya dipesan oleh guru-guru saya untuk kalau guru kita seorang diri pun atau orang yang kita hormati kita tak payah cakap macam bisa kata ustazah sakit, na'udzubillah min zalik dan anda semua cakap syafakillah ustazah, syafakillah. Advisable kita sebut untuk guru-guru kita dan orang yang lebih dewasa dari kita, ibu bapa kita kita sebut syafakumullah. Okay, syafakumullah tu maknanya untuk semua, kira li ta'zim, untuk menghormati. So dari cerita syafa ni maknanya semoga Allah sembuh. So Ashifa binti Abdullah ini bukan nama sebenarnya. Dia ada nama sebenarnya yang ustazah akan bentangkan sebentar lagi. Syifa maknanya sembuh. Automatically kita faham Ashifa ni dia fokus kepada ilmu kedoktoran. Ru'yah ketika zaman Nabi ini bukan ru'yah nampak jin saja. Ru'yah di sini maknanya dari sudut perubatan. Dia ada dari zaman jahiliyah. Dia adalah digelar pendidik yang kuat. Mari kita pergi ke slide seterusnya. Okay. Dia adalah sahabiah. Kita sebut sahabiah, jadi kita faham bahawa sahabiah adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah nampak Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, peluk agama Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dan syaratnya dah baligh. Sebab kalau kita tak beri definasi begini, Iblis pun pernah nampak Nabi. Jadi dia bukan sahabat. Baby yang kecil pun pernah nampak Nabi, tapi dia tidak sahabat. Abu Lahab pun pernah nampak Nabi, tapi bukan sahabat. Jadi nak masuk kategori sahabat itu adalah seseorang yang pernah nampak Nabi, pernah belajar berdamping dengan pendidikan bersama Nabi di bawah tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebarkan ilmu, kemudian mati dalam keadaan Islam. Okey, tak kira lelaki atau wanita, ganjarannya tetap sama dan sama hebat. Scholars juga. Jadi ini satu moral pengajaran yang kita boleh dapat. Maknanya bukan bermakna di zaman Nabi tak ada sangat alat tulis, tak ada sangat wanita tak ke depan. Tidak. Di zaman Nabi kita sudah lihat berapa ramai wanita yang maju ke hadapan dalam ilmu, dalam menjadi frontliners, dalam membela dan berkorban untuk Rasulullah. Jadi Ashifa binti Abdullah ini tokoh ilmuwan wanita, dia pandai, Allah kurniakan dia keimanan, kebaikan. Jadi dia dapat both IQ dan EQ. Wallahu alam, dia tak sebut tentang fizikalnya, tapi dari sudut sosial bila dia menyembuh, kira dia sebagai guru di zaman jahiliyah, dan zaman Islam Rasulullah ambil beliau juga sebagai guru. Malahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta beliau ajarkan isteri beliau iaitu Hafsah tentang macam mana nak bius. Kan sebelum injection nanti kita nak cabut gigi ke, nanti ada bius kan, apa namanya, anesthesia. So that means dia pandai bab-bab begini. Jadi kita pun heran apa bahan yang dia gunakan daun-daun ke, kita doa kita masuk syurga dan nanti kita duduk dekat sofa ramai-ramai,
Kita nak lihatlah bagaimana cara perubatan alat belum banyak. Tapi beliau sudah hebat. Dan beliau bukan hanya hebat dari segi kesihatan, tetapi juga hebat dari segi meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk meriwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerlukan minda yang kuat, hafalan yang power dan kepercayaan. Dalam bahasa Arab kita panggil thiqah. Maknanya kepercayaan. Kalau tak percaya, kalau tak diberi kepercayaan, credibility lah kalau tak diberi credibility, dia mungkin boleh gunakan hadis ini pada benda-benda yang negatif. Dia ubah-ubah makna hadis dan sebagainya. Jadi beliau diberi kepercayaan dan kira hebatlah orangnya. Jadi dari segi pergaulan kerana dia guru, dari segi perubatan pun dia bagus, bermakna dengan lain perkataan, kita boleh tambah untuk poin nombor 2, SQ dia juga, spiritual quotient dia. So social quotient. Jadi pergaulan dia tu pun hebat. IQ maknanya intellectual quotient dia pun hebat dari apa yang Ustazah dah ceritakan tadi. EQ, emotional quotient dia paling banyak sebab emotional quotient ni nak menjadi seorang guru dia kena mempunyai sifat sabar, toleransi, sifat penyayang. Kalau tidak cepuk tak dapat sikit dah cepuk. Jadi bermakna beliau diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi guru ketika Islam. Dan hatta waktu Nabi Muhammad sudah wafat, waktu zaman Saidina Umar Ibnul Khattab pun sama, Saidina Umar respect beliau dan ambil beliau sebagai ketua jaga bahagian pemasaran. Jadi bahagian pasar lah, marketing sebab hebat orangnya. Ya kita tak pernah dengar jarang dengar. Saya pun sama, kalau tak kaji macam gini, Masya Allah, Subhanallah, tak tahu rupanya dia wujud di zaman jahiliah sebagai guru, dia wujud di zaman Nabi Muhammad sebagai guru dan merawat sakit, dan dia wujud di zaman Saidina Umar ketua bahagian pasar. Jadi sebenarnya untuk makluman semua, masa zaman jahiliah dia sudah ru'yah lah, kira ubatkan orang. Ubat di sini bukan hanya bomoh seperti mana yang Ustazah terangkan tadi. Jadi beliau ubatkan, kemudian beliau ada baca mentera-mentera sedikit, kemudian bila dia dah peluk agama Islam, dia hanya mendidik dari segi pembelajaran saja. Tapi dia tidak didik dari sudut ilmu kesihatan ru'yah dia. Sebab dia tak confident. Jadi, maka dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ke saya ajar kemudian saya ada buat sekian. Jadi Nabi betulkan dan Nabi kata teruskan. Ini adalah ilmu yang baik, ilmu kesihatan. Jadi di sini kita dapat satu pengajaran bahawa apa-apa yang mereka nak lakukan, mereka rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul masih hidup. Bagi kita, apa-apa kita rujuk kepada ialah bagi sesiapa yang tahu hadis, rujuk di Al-Quran dan hadis, rujuk kepada seseorang yang kita percaya boleh menjawab permasalahan kita. Itu Ashifa binti Abdullah. Nama sebenarnya ialah Lailah. Lailah binti Abdullah. Cuma dia dikenali dengan Ashifa lebih daripada nama Lailah. Dan dia ada anak pertama, ada Unisan, Sulaiman, maka gelaran dia juga adalah Ummu Sulaiman, sepena anaknya. Jadi di sini tujuan beliau menjadi guru apabila sudah memeluk agama Islam ialah untuk mendapat pahala dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam zaman jahiliah niat dia berbeza. Tapi apabila beliau dah dapat didikan Rasulullah, niat beliau sudah berubah menjadi mengharap kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita dapat satu pengajaran di mana
apa matlamat kita ambil sesuatu kursus atau kita Zoom atau kita nak menuntut ilmu, adakah matlamat utama kita mengejar sertifikat atau mendapat pahala dan keridaan Allah. Sebab kita nak apa amalan yang kita lakukan selepas ini, mungkin dahulu kita tidak ada banyak ilmu. Jadi setelah kita ikut kursus, kita pergi belajar, matlamat utama kita ialah setiap amalan yang kita lakukan seterus ni dan ke hadapan ialah berdasarkan ilmu yang kita dah pelajari. Dia lebih confident lah Okay, mari kita pergi ke slide seterusnya. Ini Ustazah dah sentuh, iaitu dia pandai membaca menulis. Kira hebat tau. Sebab di zaman jahiliah, orang yang pandai baca dan tulis tak ramai. Yang zaman Nabi yang tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 17 orang. Sebab Nabi Muhammad tidak ada permanent secretary Tidaklah di mana-mana Nabi Muhammad Abu Hurairah ikut. Jadi sampai Abu Hurairah kata aku melihat Nabi mandi segayung dengan Aisyah. No. Dia ada hikmah kenapa Nabi Muhammad tak ada permanent secretary di mana-mana. Sebab itu penulis wahyu Nabi ni apabila dia ada sekitar 17 orang, tapi Nabi selalu ambil satu dua yang permanent lah. Bila dapat wahyu sekian hari, immediately sejurus selepas itu terus pergi jumpa Hasan bin Sabit atau 2-3 orang yang Nabi rapat untuk tulis wahyu. Kalau tidak, dia cari orang-orang yang dekat lah untuk tulis wahyu. Sebab itu nanti waktu Nabi sudah wafat, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, khalifah mengambil inisiatif berdasarkan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab untuk kumpulkan semua wahyu yang dah dekat pelepah kurma, dekat tempat kulit binatang, dekat batu, kumpulkan, kemudian disatukan, dikumpulkan supaya sebab ada yang ramai mati di perang Yamamah, 70 orang qura'. Qura' tu maknanya penghafal Al-Quran mati. Jadi takut apa berlaku nanti, lebih baik lekas-lekas kumpulkan. Jadi dengan lain perkataan, very unique bagi seseorang yang hidup di zaman jahiliah, dia pandai baca dan menulis. Sebab zaman itu dikira masyarakat ketika itu ummi, tak tahu baca, tak tahu tulis. Tapi segelintir tahu. So Ashifa ni di antara yang segelintir lah. Kira very unique. Jadi bermakna bila Rasulullah ada, boleh tulis lah. Okey, kemudian ru'yah tu, kita kena faham apabila kita baca sejarah, tak semua apa yang kita sebut sama dengan dahulu kala. Apabila kita kata Aisyah berumah tangga dengan Nabi ketika itu kecil lagi, kita kena faham suasana keseluruhan di dunia ketika itu. Memang bukan hanya Aisyah saja yang berumah tangga dengan Nabi atau lelaki kahwin dengan wanita yang umurnya kecil begitu. Satu dunia begitu. Jadi bila orang menuding jari dan mengatakan apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan wanita yang umurnya kecil. Tidak. Kita jangan cepat melatah. Sebab satu dunia pun begitu. So mereka nak zoom, nak jentik kita, nak tengok kita melatah ke tidak. Okay. Jadi di sini bila kita pandang belakang, kita nak baca, nak tengok dan perkataan ru'yah ini datang. Dia bukan ru'yah yang kita di zaman kita sekarang. Ada masalah, orang kena rasuk, kemudian panggil orang yang boleh ru'yah untuk bacakan mentera-mentera dan ayat-ayat Al-Quran dan orang tu dah sihat, jin tu tak masuk lagi. No, ru'yah di sini lebih kepada dari sudut kesihatan. Jadi di sini apa pengajaran yang kita boleh ambil apabila kita pandang ke belakang, sebab
semua wanita sebenarnya dia ada kira interlink ada kaitan antara dulu, sekarang dengan masa depan. Apa kaitannya? Nilai-nilai semangat yang dikedepankan oleh Ashifa ni kita ambil. Beliau memecahkan kira tertonjol seorang diri. Ini nak jadi orang yang macam Ustazah pernah baca satu buku yang stand up, dia move out stand up. Move out stand up. Maksudnya kita dekat Amazon Forest ni kita ada pokok semua sama rata. Tapi sekarang macam mana kita nak differentiate, bezakan kita dari orang lain. Macam mana kita nak shine, kita nak ke depan. Kita nak ada kita punya own personality. Kalau tidak semua orang akan lihat 5,000 asatiza. Jadi bagaimana 5,000 asatiza yang registered under ARS ni contohnya, atau anda di depan mata saya ni yang mungkin ada yang tidak ada ARS, muslimah, muslimah di kurun 21, macam mana kita nak beza, nak tonjolkan diri kita shine. Adakah dengan maknanya sungguh-sungguh perkenalkan diri dekat social media? Kadang-kadang permata dia tak payah kita shine, kita tak payah macam tonjol-tonjol diri kita, tapi dia akan shine. Jadi kita kena ada satu skill di mana kita ni beza dari orang lain. Itu dia lah contoh yang diutarakan oleh Ashifa. Sebab zaman tu zaman ummi, tak tahu baca, tak tahu tulis. Jadi dalam banyak wanita di zaman jahiliah dan di zaman Islam, Nabi nampak Ashifa. Ada juga beberapa testimoni yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri kepada Ashifa. So dia being highlighted, dia shine, dia different dari yang lain. Jadi dari pokok yang Ustazah cerita Amazon Forest tadi, jadi saya pernah letak cerita ni dekat social media, kemudian ada seorang teman kata senang saja Ustazah, you tebang pokok lain, you naik sendiri. No, that's not the main purpose. Ataupun Ustazah senang Ustazah, you jangan naik, you sama-sama, one for all for one. Macam itulah maksud dia. No, kita nak semua naik tapi semua shine. Tapi semua shine dekat your own angle lah. Jangan satu orang buka kedai nasi lemak, semua nak buka kedai nasi lemak. Satu buat syarahan, semua buat syarahan. Jadi sekarang ni kita start to reflect apa skill yang kita nak ada. Yang mana kita ni beza sikit lah dari wanita lain sebab kita ada skill tersebut. Itu pesanan saya kepada beberapa asatizah lah juga, supaya atau pelajar-pelajar saya di mana boleh ikut apa yang guru dia ajar. Sama macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi belajar dengan Imam Malik, kemudian belajar dengan Imam Hanafi. At the end of the day, Imam Syafi'i buat kitab yang tidak ke Malik, tidak ke Hanafi. Beliau anak murid kepada anak murid Imam Hanafi, sebab Imam Hanafi tak ada. Jadi Imam Syafi'i tulis buku canggih. Buku dia sampai sekarang dibaca, nama kitabnya Ar-Risalah. Sudah diterjemahkan. Unik. Tidak ke Maliki, tidak ke mazhab Hanafi. Tapi Syafi'i ambil own name dia. Jadi bermakna empat imam ni berbeza lah. Dia ada ciri dia sendiri. Sama juga dengan Khulafaur Rashidin. Kita boleh bezakan mana Abu Bakar, mana Umar, mana Uthman. Tak, semua yang Nabi cetak, semua sama rata. Yes Nabi. Jadi di sini walaupun di zaman jahiliah, Ashifa dia ada sifat yang atau kelebihan yang berbeza, Nabi asahlah. Islamikkanlah apa yang dia buat. Kemudian dia ajar Hafsah binti Umar. Kemudian dihormati ramai. Dari apa yang Ustazah ceritakan anda, sudah tahu dia tertonjol kan, dia lebih nampak shine, maka ramailah hormat. Hatta Saidina Umar pun hormat sebab Saidina Umar tahu dia ajar anak dia. Jadi Saidina Umar nak hormat siapa-siapa yang Nabi Muhammad hormat. Jadi itu
Tu Saidina Umar wataknya, sebab dia hidup 10 tahun. Jadi nanti dia akan nampak wanita-wanita tua. Wanita-wanita tua ni yang pernah sezaman dengan dia waktu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nanti dia kadang-kadang stay behind, stay lama, wanita tu nasihat-nasihatkan dia dengar saja. Jadi dia hormatlah wanita-wanita yang Nabi Muhammad hormat. Seterusnya Saidina Umar lantik beliau menjadi qadhi hisbah. Hisbah ni maknanya bahagian pemasaran ataupun pasar di Madinah. Jadi wanita hebatlah. Bermakna sudah ada position lah status. Taklah tunggu sampai, jadi kita ni bila rujuk ke belakang maknanya tidaklah kita selalu dengar wanita tu second class, slaves, wanita tu ada yang pelacur lah, wanita kena bunuh hidup-hidup. No, ada survive. Okay, kemudian beliau mengabdikan diri untuk agama. Beliau lentera muslimah. Maknanya dia jadi macam role model untuk muslimah ketika itu. Dari sudut IQ dia, dari sudut EQ dia, berwibawa ni maknanya perhubungan antara satu sama lain baik. Baik dari segi ilmu agama, ilmu dunia, ilmu perubatan, ilmu pendidikan. Kemudian beliau tetap sebarkan Islam. Dan di antara orang yang beliau sebarkan Islam iaitu hadis-hadis yang beliau dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa beliau beri kepada anaknya Sulaiman, cucunya, hamba slave yang ada bersama dia, kemudian Ishaq, tabi'in, Hafsah, sebab Hafsah ni kan dia selalu pergi mendidik Hafsah atas arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Hafsah yang selalu bersama. So Hafsah yang dengar cerita dari beliau. Kemudian Hafsah ni digelar Ummul Mukminin. Okey, kemudian beliau wafat tahun 20 Hijrah. Dia begini Nabi Muhammad hidup dekat Madinah 10 Hijrah. So selepas 10 Hijrah pada tahun 11 sampai 13, 11 sampai 12 begitu, Abu Bakar memerintah. Kemudian 12 ataupun 13 sampai 23 Saidina Umar yang memerintah. Jadi waktu beliau wafat 20 Hijrah ni, waktu itu adalah waktu Saidina Umar masih menjadi khalifah dan Saidina Umar hidup dan nampak beliau lah. Beliau begini walaupun Nabi Muhammad sudah wafat dan tidak ada, tapi beliau teruskan mendidik dan ruqyah walaupun di zaman Umar dan zamannya Saidina Abu Bakar, dalam dua-dua khalifah sampai beliau wafat. Dia tidak sama macam orang-orang yang bila Nabi Muhammad wafat saja, wah ramai murtad. Dia tak ada masalah. Orang yang kalau IQ dia tinggi, EQ dia tinggi, baik pergaulan, Allah beri dia keimanan, dia stable, jaga status dia. Dia tak ada masa nak membawang, tak ada masa nak benda-benda remeh. Sebab kehidupan dia tu dia nak isi sebaik mungkin. Kerana ialah kita hidup di dunia ni masanya sedikit sahaja. Beliau maka dengan latar belakang yang Ustazah kongsi kepada anda semua, beliau memang layaklah menjadi penasihat umat. Dan kebetulan dia dihormati kemudian beliau ni cintai Rasul walaupun Rasul sudah pergi, tidak ada di hadapan mata beliau. Dan beliau adalah dari hasil didikan Rasulullah, sebab kita tahu beliau di antara orang-orang yang awal peluk agama Islam. Dia kira batch pertama yang bai'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini testimoni yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengakui sebagai tempat bagi doktor ahli mata dan keahlian itu diturunkan pada anaknya. Tu yang Ustazah tak faham. Mana ada alat-alat yang canggih ketika itu, tapi apa yang digunakan daun-daun dekat hutan. Itu yang nak tengok. Kemudian
seterusnya ayat Al-Quran surah Al-Mumtahanah turun sebab beliau juga. Sebenarnya ayat surah Al-Mumtahanah ayat 12 ni ramai wanita. Mereka-mereka yang bai'ah kategori pertama. Yang mengatakan tak nak mencuri, tak berzina, dan mereka pegang janji mereka. Mereka tak akan berdusta, akan terus buat makruf, buat kebaikan dan cegah kemungkaran. Kemudian poin yang ketiga di sini, ajarkanlah, ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah pada Hafsah tentang sakit, iaitu mati rasa. Ini adalah anesthesia, iaitu abuse, sebagaimana kau mengajarinya menulis. Jadi bermakna Hafsah diberi kira guru lah, guru bahagian kedua, perubatan dan juga penulisan. Kemudian seterusnya ini bukan testimoni tapi ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu penghormatan yang Nabi beri, di mana Nabi sediakan sebuah rumah khusus di Madinah. Kalau beliau di antara awal yang peluk agama Islam, bermakna beliau ada ketika Mekah, beliau ada ketika hijrah dekat Habsyah, beliau balik semula dekat Mekah, dan beliau pergi hijrah ke Madinah. Jadi sampai di Madinah, beliau diberi rumah kecil khusus untuk beliau dekat dengan orang-orang yang para penderita penyakit gatal. Mungkin apa tu nama, eczema dan sebagainya. Jadi beliau ubatlah sambil mengajar agama. Ini Rasulullah yang beri. Kemudian apa pengajaran yang kita dapat daripada kisah Asy-Syifa? Asy-Syifa telah mengukir sejarah hidupnya dengan penuh kemuliaan, keimanan. Kita bagaimana? Adakah kita di dalam proses mengukir nama dalam sejarah? Jadi kalau dulu kita sejarah kita agak kurang baik, maka kita ni ada masa ni sekarang ni. Cepatlah dalam bulan Ramadan ni kita rebut siapa kata semalam Lailatul Qadar? Kita tak tahu. Itu cuma ramalan kan? Jadi sekarang ni ada masa lagi sampai 30 Ramadan. Kita terus beribadah. Yang kedua, ilmu yang berguna adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini kita perlu decision making. Usia kita yang begini, ilmu bagaimana yang kita nak? Kita dah ada career, kita dah ada sesuatu skill untuk kita survive di dunia. Jadi ilmu macam mana yang kita nak untuk teruskan kehidupan jangka masa panjang, iaitu long term vision, which is akhirah, untuk kita bertakwa. Sudah tentu kita nak sesuatu yang mana ke arah kebaikan, sebab kita nak sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, untuk mendapat kebaikan pada zaman ini tidak mudah kerana banyak cabaran yang dihadapi kaum muslimah. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi, eranya era kawasan Madinah, dan cabaran mereka di cabaran ketika itu. Dan kita pula sekarang setiap era ada cabaran masing-masing. Jangan kata dulu lagi hebat lah, ini lagi hebat lah. Kita sendiri, dalam diri kita sendiri ada cabaran kita. Jadi macam mana kita nak raih kebaikan di samping cabaran yang kita tempuhi ni. Dia tak boleh macam alah nanti lepas COVID-19 lah, alah nanti aku dah stable sikit lah dalam kehidupan, alah nanti lah dah tua sikit lah baru belajar agama, nak buat kebaikan. No. Together. Di samping COVID-19, di samping kita sedang ada permasalahan sesuatu, di samping tu macam mana kita nak buat kebaikan. Keempat, Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang menyuruh buat kebaikan kepada orang lain. Jika kita diberi ilmu, ia akan lebih bermanfaat jika diamalkan. Jangan jadikan ilmu sebagai penghias jiwa, namun jadikan ia sebagai rahmat dalam segala keadaan. Dah banyak belajar, simpan pandai sendiri sahaja. Jadi sekarang ni ilmu dia akan hilang satu persatu. Dan
apa yang kita boleh buat untuk tambahkan cashier kita nak dapat pahala nanti di alam barzah. Ini adalah salah satu hadis, salah satu komponen dalam hadis Nabi untuk amalan ni, pahala amalan ni tetap berterusan. Dia ada 3 kan komponen. So salah satu dari komponennya ialah ilmu yuntafa' bihi, ilmu yang dimanfaatkan. So ilmu kalau simpan dekat sendiri, anda buat buku, tu manfaatkan orang. So buku tu sebah untuk orang. Ilmu dapat mungkin menasihati kawan, jiran ataupun family members atau diri sendiri. Tapi ingat bila kita nak ta'muruna bil ma'ruf, nak buat kebaikan dan nak mencegah kemungkaran, kita kena ada skill. Tak bolehlah belajar di sini, ustazah dah kata dah ada ilmu boleh terus amalkan. No. Dah ada ilmu, nak amalkan untuk diri, untuk family, yes, proceed. Tapi bila kita nak menegur anak kita sendiri, kalau ada sesuatu berlaku, kita kena ada skill, parenting skill. Nak tegur kawan pun kena ada situasi nak tegur, maka belajarlah, terus belajar. Kemudian kelima, presence. Kewujudannya Ashifa ini terasa di zaman jahiliyah, di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, sehingga Umar highlight beliau. So sekarang kita ni, Siti, okay? Boleh? Dia bunyi kesak-kesek. Okay. Alright. So sekarang ni di zaman Abu Bakar, zaman Saidina Umar, bagaimana kita nak supaya presence, automatic, tak payah nak dia tonjolkan diri dia. Saidina Umar nampak kewujudan dia, the presence tu yang kita nak. Okay, kemudian terhimpun pengetahuan keimanan dan keimanan. Apa maksud pengetahuan keimanan? Ilmu pengetahuan lah. Dia amalkan, beriman dengan Allah dan rukun-rukun iman yang lain. Ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkatinya dengan membuatnya mencintai keduanya, iaitu Allah dan Rasul. Iaitu dengan memberikannya akal yang kuat dan ilmu. Begini, Allah berkati asyifa. Kita nak keberkatan Allah kan, berkat tu maknanya pada benda yang kecil dia akan membuahkan dan menghasilkan lagi banyak. Padahal duit gaji kita hanya 2,000. Tapi boleh boleh simpan, boleh buat belanja yang lain. Masa 24 jam, semua orang dapat masa yang sama. Jadi Allah beri keberkatan kepada Aisyah. Ini kita nak dari Allah. Sebab kita nak berkat apa yang kita buat. Sebab apa dia dapat berkat? Dia dapat mencintai kedua-duanya digunakan dengan baik, iaitu akal dan kekuatan akal dia ni yang kuat dengan ilmu yang bermanfaat. So Allah beri dia akal yang berkat, ilmu yang berkat. Di antara tugasnya juga amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, khususnya yang berkenaan dengan wanita. Okey, mari kita pergi ke wanita seterusnya, iaitu Safiyah binti Maimunah. Beliau adalah ibu kepada salah seorang, kira minggu lalu kita sentuh Imam Asy-Syafi'i kan. Ini Safiyah binti Maimunah adalah ibu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ingat, di sebalik kejayaan kira tokoh hadis ini, Imam Asy-Syafi'i tokoh fikih, beliau bukan hanya fikih, beliau ada hadis, ada macam-macam. So Imam Ahmad bin Hanbal juga, di samping beliau ada hadis, beliau ada fikih, tapi beliau berdua ni, mereka berdua ni lebih dikenali dalam bidang fikih. Jadi di sebalik mereka ada wanita yang bagaimanakah cara pembesaran, parenting skill mereka di sebalik pembesaran mereka. Slogan untuk beliau adalah yang memimpin ulama besar. Ustazah bawa kembali apa yang Ustazah pernah bawa minggu lalu, iaitu Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Jadi dia kemudian, dia anak murid kepada Imam Syafi'i.
Jadi imam ini kita pergi kepada imam dahulu kenal siapa tu Imam Ahmad bin Hanbal, maknanya di sebaliknya itu ibunya. Jadi imam lahir di Baghdad. Automatik kita tahu ibunya hidup dekat Baghdad. Tapi bapanya meninggal ketika dia kecil lagi. Jadi persamaan dengan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i pun ibunya sebatang kara. Mereka tak berumah tangga lagi, mereka mendidik anaknya dengan baik, fokus kepada pendidikan anak. Kemudian era khalifah, jadi ibunya Ahmad bin Hanbal ini wafat ketika Khalifah Abbasiyah yang ketiga. Jadi begini Ustazah beri secara visual sahaja. Ni zaman Nabi, Nabi menjadi Rasul selama 23 tahun. Lepas tu zaman Khulafa' Rashidin selama 30 tahun. Lepas tu zaman Umayyah selama 91 tahun. Lepas tu zaman Abbasiyah. Tahun yang kira khalifah yang ketiga Abbasiyah. Baru beliau meninggal dunia. Jadi dia ibu terbaik, mendidik anak dengan baik. Suami dia tak ada, kecil lagi. Imam Ahmad bin Hanbal waktu 3 tahun, bapanya sudah meninggal. Ekonomi saya letak arrow less than, maknanya ekonomi sedikit, tidak bukan di antara orang yang kaya. Semangat more, semangat kuat. Baik semangat ibu, semangat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ni yang kita nak, macam mana parenting skill selagi selain daripada persiapan luaran yang tangible, macam mana nak beri persiapan, nak transfer values. Transfer barang boleh, nah ni $1,000 bawa untuk pergi belajar dekat luar negeri. Tapi sekarang macam mana nak transfer values, semangat nak belajar, kasih sayang, baik. Itu siramannya setiap hari. Itu yang katanya Raihan iman tak boleh diwarisi. Dia kena step by step, hari-hari dia ajar. Saya pernah ada seorang teman, dia nenek kepada cucu yang cucu ni dia tidak berapa, kira ada istimewa, diletakkan di rumah tumpangan yang bukan Islam lah. Jadi tu pasal anak istimewa ni dia tak banyak sangat rumah tumpangan orang Islam daycare center. So dia letak dekat tempat rumah tu, dekat dengan perayaan Cina, dia dapat beg daripada tempat beg gambar macam Cina lah. Kemudian bila balik, nenek ni iaitu kawan saya, dia tanya dengan cucu dia, cute-nya. So nice your bag. Dapat dari siapa? Oh, God of Fortune. Jadi di sini penerapan semangat, iman, dia terap sikit. Dia tak boleh transfer macam kita beri barang. Okay, jadi kita ni kena hati-hatilah. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal, kita balik pada Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang yang dermawan. Walaupun dia tahu family dia tidak berkecukupan, jadi apa yang dia ada dia akan beri. Jadi kita ni reflect balik diri kita. Kita dah ada segalanya, tapi bagaimana jadi kita keluarkan dan sumbang. Sebab apa yang kita sumbang, kita ada masa lagi 2-3 hari ni. Apa yang kita sumbang ni, kenapa kita rebut 2-3 hari? Sebab pahalanya berganda-ganda, berlipat ganda. Tapi nak derma teruskan lepas Ramadan, silakan. Jadi apa yang keluar itu yang nanti akan jadi saham kita di akhirat. Bukan apa yang dah ada dekat bank kita yang sekarang ini. Okay. So Imam Ahmad bin Hanbal dah dididik oleh keluarga, beri. Kena sentiasa memberi. Walaupun sedikit tetap beri. Jadi beliau dalam kehidupannya sentiasa memberi walaupun beliau ada sedikit. Kemudian di sini, ini actually gambar buku dan segala jenis ilmu pengetahuan. Jadi beliau ni semangat nak belajar, Masya Allah. Ustazah di sepanjang pendidikan saya lah dan saya mendidik
pelajar-pelajar, saya nampaklah dia ada dua kategori pelajar. Pelajar yang macam alah besok pun boleh, alah last minute pun boleh belajar. Tapi ada yang learned learned betul-betul. Tak ada macam jadi automatik lah jalan pun tegak, keadaan hidup dia dari kecil dia dah matured, dah matang. Tapi yang main tu bukan makna tak bagus. Kadang-kadang dia late bloomers. Jadi di sini Imam Ahmad bin Hanbal tak ada late bloomers. Dari kecil dah dididik dan yang beri motivasi kepada beliau, motivasi pada beliau dari kecil adalah ibu beliau. Tak ada orang lain. Jadi di sini kita reflect balik pada diri kita sebagai ibu, sebagai wanita, bagaimana? Adakah kita dah cukup apa yang kita dah ada ni, kita dah boleh mula memberi tapi small scope lah. Kita kena bijak sebab ada kata-kata di mana khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia ikut apa yang ada di akal mereka. So kita maybe X generation ataupun baby boom generation. Ni zaman sekarang ni millennials. So dia punya cara penyampaian mereka nak cepat. Sikit, small dosage. Jadi kita kasih small tapi bernas berjaya. Rather than kita mari duduk, mak belajar 1 jam, maka ikut belajar 1 jam. Malas kadang-kadang. Dia nak dengar So kita kena cari cara macam mana nak motivasi. Kita yang duduk dengan mereka, kita tahu keadaan mereka. Okay, kemudian seterusnya, home is the first school. So ibu lah kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal, ibu yang mendidik dia. Quran purely ibunya. Jadi beliau umur belasan saja dah hafal Quran, dah hafal beberapa kitab. Memang Masya Allah photographic memory ya. Ini satu lagi yang Ustazah nak, kalau macam yalah kita doakan kita masuk syurga nak tengok macam mana. Sebab Ustazah baca, mereka tengok saja back page, terus pop, hafal. Jadi macam mana tu keistimewaan yang mereka ada. Kemudian sudah tentu pendidikan ni perlu pada passion, kesabaran, dan beliau pun dan ibu pun yang mendidik pun kena sabar sebab beliau bukan hanya nak belajar dekat tempat Baghdad. Dilahirkan di Baghdad dan kebetulan masa Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 kan? Ingat tak tadi? 164? 164 di zaman Abbasiyah. Sezaman Abbasiyah, mana ibu negeri dia? Baghdad. Pen, pensel dah ada, alat tulis semua dah ada. So semua kemajuan pendidikan semua dah ada dekat tempat Baghdad. Ramai orang yang tak lahir di Baghdad akan datang ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kebetulan lah alhamdulillah dilahirkan di Baghdad. Jadi dengan tak secara langsung ibunya tak sedih sangatlah beliau pergi belajar dekat Baghdad juga. Tapi dah tiba satu tahap di mana beliau rasa tak cukup lah. Beliau nak pergi belajar ilmu dekat Yaman, dekat Mesir. Jadi ibunya lepaskanlah. Ibunya kata jika Allah dititipi sesuatu, dia akan selalu menjaga titipan tersebut. Maknanya kira ni dia serahkan kepada Allah untuk jaga Ahmad bin Hanbal. So Ahmad bin Hanbal pergilah Madinah, Mekah, Sana'a ni dekat tempat Yaman. Kemudian akhirnya beliau pulang dalam keadaan sudah menjadi imam besar pula tu. Imam yang dikenang sampai hari akhir hayat dia. Jadi kalau kita nak tahu ulama-ulama yang macam Ustaz Ahmad Sonhaji lah, buku Mari Sembahyangnya sampai sekarang masih digunakan. Itu berkatnya seseorang ulama tersebut. Jadi begitu juga imam-imam yang Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, berkatlah. Sampai sekarang tak ada orang boleh challenge kaedah fikih, usul fikih beliau. Mereka berempat. Ada kemudian Ustazah nak betulkan sedikit di sini. Penulis. Beliau jadi penulis. Jadi ini sumbangan yang beliau lakukan. Bukan hanya untuk diri, akhirnya beliau menulis dan
hasil karya menulis beliau tu yang ada sampai sekarang ni. Kekal. Alhamdulillah. Sekarang ni kita tak payah menulis pun lah. Ada yang boleh menulis, ada yang bentuk ni lah sharing di YouTube ni. Okay. Terus ini dalam 5 minit Ustazah cover ni 7 wanita yang kita sudah sentuh. Woman in Islam. Kita sudah pergi ni, Ustazah dah ikut time frame di mana Waligah ini zaman Nabi Nuh alaihissalam, isteri kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ustazah sentuh, actually ada banyak kita boleh highlight. Jadi Ustazah sentuh satu sahaja, iaitu isu integriti, amanah. Ini kita boleh apply di dalam keluarga kita, di tempat kerja, bagaimana amanah kita. Dan apabila kita jadi ketua, kita nak kira buat appraisal pada staff, integrity will also come in place. Amanah ke tidak dia? Bocor rahsia ke? Tidak. Buat tak apa yang disuruh? Isu integrity ni maknanya depan bos ke, belakang bos ke, tetap dijalankan tugas. Jadi di sini Waligah isterinya Nabi Nuh alaihissalam dah dipesankan jangan beritahu tentang kewujudan malaikat ini yang sudah menyamar sebagai lelaki handsome. Jangan beritahu masyarakat mereka lah. Masyarakat mereka ni semua ada yang kebanyakan lah, majoriti dah ada penyakit homosexuality. Tapi Waligah ni pergi beritahu bocor rahsia. Jadi lelaki-lelaki datang ketuk pintu. Kalau kita baca ayat Al-Quran, ketuk pintu, bang, bang, bang. Saya tak boleh bayangkan lah. Nabi Nuh kan dihormat, Nabi Nuh kan, Nabi Lut Ustaz cakap Nabi Nuh okey. Nabi Lut kan dihormati, disayangi. Tapi kenapa? Apa dah jadi dengannya? Ustazah, betul ke tidak ni? Boleh betulkan Ustazah? Dah melata pula Ustazah. Kejap Ustazah tengok. Balik semula. Nanti takut salah pula informasi saya beri. Okay, kita pergi the first one. Nabi mana yang Ustazah ceritakan? Dia banyak tempat ni. Okay. Ini Nabi bukan. Kejap hold on. Dah banyak woman ini Islam, nanti takut tercampur aduk. Okay. Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh. Okay. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut dekat tempat lain Ustazah cerita. Okay. Dua-dua dalam Al-Quran Allah sebut dua-dua. Isteri Nabi Nuh pun sama tidak beriman. Isteri Nabi Lut pun tak beriman. Jadi ni Ustazah andu sikit Ustazah punya penjelasan di mana Waligah ni isterinya Nabi Nuh alaihissalam. Sama wataknya dengan isteri Nabi Lut. Di mana dua-duanya tak jaga integriti. Bila dipesan dengannya isterinya supaya jaga amanah, ada certain thing tak perlu share, apa planning kita seterusnya, share. Maka di sini tidak jaga integriti. So Ustazah pilih perkataan integriti. So automatically dah termasuk sekali isteri Nabi Lut lah Nabi Lut. Tapi di sini fokus kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kedua, Sudafah and Unaiza. Ini kisahnya Nabi Saleh di mana kaum Samud dan kaum Samud tu tak ramai, sekitar 1,000 orang. Maka ujian yang diberi ialah unta tu minum 1 hari dan masyarakat yang lain minum hari seterusnya, selang-seli. Jadi lama kelamaan mereka tak suka, di antara yang tak suka ialah Sudafah dan Unaiza kerana family members mereka yang lelaki telah diambil dan berpatah atau berpaling arah pergi ke keimanan. Jadi mereka fed up lah. Kenapa tak ikut mereka ke arah yang lain? Tapi kenapa ikut Nabi Soleh? Jadi mereka di antara 2 pelopor utama yang nak membunuh unta tu. Jadi dia cari lelaki-lelaki yang boleh bantu. Dan dia offer diri dia sebagai wanita. Ini contoh tak baik. Kan kita ada bad, better, best. Jadi tu
Sudafa dan Unaiza, Ustazah petik, Ustazah ambil contoh marah dengan agama Nabi Soleh. Ada sampai sekarang pun masih ada sifat-sifat marah dengan agama jika seseorang itu beriman, pakai tudung ditegur. Maksudnya ustazah ni kalau macam ada cases yang orang pergi London, dia kena ragut tudungnya. Jadi tu di sini kita dapat tahu bahawa perjalanan itu ada dua. Satu perjalanan ke arah negatif, yang kedua perjalanan ke arah positif. So bila mereka dah pergi ke arah positif iaitu keimanan, of course lah dia ada parti kurang senang. Jadi kurang senang dia dengan nak membunuh unta. Bagi kita, apa sifat yang ada yang di wanita-wanita di kurun ke-21? Marah. So gunakan cara lain. Jadi tak ada unta tapi lain. Marah dengan kira bocorkan rahsia ataupun marah dengan jatuhkan pihak lawan, sebarkan kepada bos cerita lain pasal diri dia atau apa-apalah fake news dan sebagainya. Okey. Itu marah macam-macam boleh berlaku. Kemudian ketiga, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman Nabi, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu bapanya. Kemudian beliau Ustazah letak menghadapi pelbagai cabaran. Kalau kita disuruh buat composition, so compositionnya Ruqayyah ni will be up, down, up, down, up, down. Bermakna mula-mula dah dengan Nabi, kemudian kahwin dengan berumah tangga dengan anaknya Ummu Jamil, kemudian diceraikan, kemudian pergi dengan Uthman hijrah pertama, isolated dari jauh dari bapaknya, kemudian bukan senang kehidupan di rantauan, patah balik, kemudian lepas tu berhijrah balik ke Madinah, kemudian dekat tempat Madinah anaknya mati, baru setahun umur anaknya, kemudian dia pula demam, kemudian dia tahu suami dia dilema nak pergi perang Badar ke atau nak tengok dia sebab dia dalam keadaan sakit penat dan dia meninggal ketika perang Badar. Jadi suami dia tidak ikut perang Badar, Saidina Osman. Jadi kehidupan dia up down, up down, up down. Dapat mak mentua yang kira sikit-sikit marah, sikit-sikit tengking dia dan kira itulah Ruqayyah binti Muhammad. So menghadapi pelbagai cabaran. So these values ada tak pada kita? Ada. Jadi kita tengoklah ni semua role model. Role model ada yang positif, nombor 1 dengan 2 adalah role model negatif. So nombor 3, 4, 5, 6, 7 adalah role model positif. Siapa kata kita tak ada watak-watak yang kita boleh contohi. Jadi kita lihat bagaimana Ruqayyah menghadapi semua cabaran ini walaupun beliau hidup dalam keadaan yang seadanya. Next, Ashifa, saya tak sentuh lebih jauh sebab tadi kita baru saja sentuh Ashifa binti Abdullah. Pada saya dia terkumpul SQ, IQ, EQ, SQ. Social quotient, intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Dan automatically kalau orang tu dia cantik, orang tu dia pandai, baik, bermasyarakat, kemudian hatinya baik, perhubungan dengan Allah baik, automatically dia akan terpancar dari fizikal dia. Jadi automatically dia punya PQ dia pun ada. PQ maknanya physical quotient, which is keindahan, cantik dipandang, bukan dari sudut cantik gila gitu. Okey, nombor 5, Ummu Sulaim Milhan. Ingat tak lagi siapa beliau? Ibu Anas bin Malik. Ustazah pilih, beri Ustazah 5 minit lagi boleh ya? Okey, Ustazah pilih memiliki mata hati. Ada orang dia cuma ada mata. Jadi dia tengok pada zahir. Macam perang Uhud. Perang Uhud hampir
pemanah yang di atas Jabal Rumah itu dipesan jangan turun. Tapi mereka nampak depan mata tu harta. Nampak secara zahir bahawa okey dah settle apa. Dah tak ada lagi musuh, semua dah kira hampir kalah. Jadi 40 pemanah turun pergi involve dalam pengumpulan harta tersebut. Ya, rupanya dari belakang Khalid Ibn Walid ketika itu dalam keadaan tidak Islam attack. Perang Uhud disudahi dengan kekalahan. Apabila disudahi dengan kekalahan, maka Nabi Muhammad tidak cemuh lah, tidak marah. Nabi Muhammad kata reflect balik. Apa sebab kalah? Kalah sebab itulah salah satu faktor, actually dia ada banyak faktor kenapa mereka kalah. Salah satu faktor ialah mereka melihat dengan mata kasar. Jadi sekarang Ummu Sulaim kan beliau bila sudah kira suami pertama sudah meninggal dunia, suami keduanya ingin berumah tangga dengan dia. Suami kedua dia handsome, kira macam kita cakap zaman sekarang idola lah, semua wanita nak. Tapi Ummu Sulaim tak pula macam gitu. Dia melihat kau kalau nak dengan aku hanya iman saja. Maknanya dia punya mas kahwin dia Islam, masuk Islam. Dia tak nak harta. Padahal lelaki tu ada wang, ada harta, kemudian handsome. Kira ada one package lah this guy. Jadi dia nak Islam. Jadi itu maksud ustazah, dia memiliki mata hati. Jadi sama bagi kita. Ini sifat yang kita boleh contohi sekarang ini. Kita ni tertarik dengan luaran sahaja ke? Ataupun kita tertarik dengan Masya Allah ini ada quality daripada quantity yang kita nak lihat. Kemudian seterusnya Fatimah binti Abdullah ini kira ibu kepada Imam Syafi'i. Kalau ikut time frame dia makin ke belakang. Kalau anda lihat dari segi education pun dah makin maju. Bukan dia yang maju tapi anak-anak dia yang maju. So Fatimah binti Abdullah ibu Imam Syafi'i melakukan visi yang jauh pada anaknya, dan Sofiyah binti Maimunah ibu Ahmad bin Hanbal, Ustazah letakkan beliau sebagai pengorbanan seorang ibu. Sebenarnya nombor 6 ni Fatimah pun pengorbanan. Wanita-wanita yang lain pun ada pengorbanan. Tapi Ustazah highlightkan satu salient karakteristik lah yang mana kita boleh contohi. Jadi kita tak boleh contohi untanya lagi. Kita tak boleh contohi kapalnya, perangnya. Kita tak payah nak pergi ikut join group terrorism untuk contohi. Kita contohi nilai yang kita dapat dari wanita-wanita yang baik negatif. Kita cari yang positif. Kita jangan terpesong dan termasuk ke dalam daerah jalan menuju ke neraka, tapi kita cari model yang bersesuaian dengan surah Al-Fatihah, iaitu tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang mendapat nikmat dan jauhilah dari kita orang-orang yang dimurkai dan membawa jalan kesesatan. Sekian, semoga kita, ibadah kita, amalan kita di bulan Ramadan ini diterima dan kita dapatlah mencontohi wanita-wanita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih. Okay.